Saya pun kena sound bagi tadi. Kan main lagi beritahu peranan ibu bapa, kan main lagi. Mesyuarat pihak biji anak pun tak datang kan lah. Betul, saya pun kena cakap apa. Jadi tengok desakan siapa lagi kuat kan. Macam tu lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak ucapkan kepada host hari ini. Begitu juga bahagia Ustaz Misran bin Ali, penolong pengarah unit pembangunan adab dan nilai Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Bahagia Ustaz Muhammad Faisal bin Muhammad Norza selaku penyelidik KAFA unit pengurusan kurikulum bahagian pendidikan Jawi. Ustaz Zulkarnain, ketua bahagian operasi. Begitu juga Ustazah Sarah Anin, penolong ketua bahagian operasi. Seterusnya tuan-tuan dan perempuan rahmati Allah sekalian, sabar, tak payah kau nak adjust mikrofon ni, kerja lagi kuat lah ni. Dia starting mana tu masuk gear 5, gear 1 dulu, sabar. Tak dengar langsung ke tak jelas? Memanglah kan, yang depan dengar okey je kan. Cuma itulah, kita selalu marah anak kita kan, kalau boleh dalam kelas duduk depan, jangan duduk belakang, nanti kau tak dengar. Tapi mak abah pun duduk belakang, apa hal kan? Kau nak tengok Samsul Bat, duduklah depan, banyak tempat duduk kosong ni. Mak ayah pun sama duduk belakang kan. Tak apalah, ni soal prinsip kan, soal prinsip mempertahankan tempat duduk belakang. Walau apa pun yang saya sebut hari ni, dia akan tetap mempertahankan tempat duduk itu sampai kesudahan. Tengoklah kan. Hari ni tuan-tuan dan perempuan sekalian, saya rasa seronok sangat. Hati Murni ni dia sebenarnya dah banyak kali berbincang dengan saya, tapi masalah yang paling besar adalah tarikh lah. Tarikh, akhirnya hari ni dapat juga kita bersama kan. Saya pun tak sempat nak sarapan dengan keluarga saya kadang-kadang kan, nak bersama keluarga, tapi bersama dengan keluarga orang banyak. Hari ni dapat kita bersama dalam satu ceramah yang diberitahu tentang peranan ibu bapa kan. Peranan ibu bapa dalam membentuk sahsiah anak-anak. Sahsiah ni apa ya? Peranan kita faham, ibu bapa tahulah kan. Macam mana pun ibu lah. Saya tengok hari ni, ibu yang paling ramai kan. Ibu yang paling ramai berbanding bapa. Sebab bapa yang datang hari ni semua bapa-bapa yang terpilih aja. Bapa-bapa yang memilih dia tak datang. Sebab dia memilih untuk tidak datang, sebab dia tanggungjawab dia lagi besar. Bukan kata yang hadir ni tak tanggungjawab, tapi dia terpilih sebab mungkin desakan isterinya lebih kuat daripada pak lain kan. Kan saya pun kena sound bagi tadi. Kan main lagi beritahu peranan ibu bapa, kan main lagi. Mesyuarat pihak biji anak pun tak datang kan lah. Betul, saya pun kena cakap apa. Jadi tengok desakan siapa lagi kuat kan. Macam tu lah. Jadi apa pun memanglah, kalau cerita tentang sahsiah, sahsiah ni adalah bukan personality, sifat peribadi yang ada pada seseorang. Dia bukannya satu perkara yang disuruh-suruh, benda tu built in kat dalam, bergantung kepada mak ayah tadi. Macam mana kita berjaya menerapkan. Contohlah kan, seorang guru, dia menyuruh anak-anak ni, dia berbaris kat padang kan. Kita kena buat dulu. Berbaris dekat padang, lepas tu jalan dari hujung ke hujung. Nampak apa-apa warna putih, kertas, sampah, kutip. Ingat tak? Kan? Dan kemudiannya, oh ada situ. Patutlah korang tak tengok kat aku. Mana tak? Okey. Rasa kecil hati macam tu kan, macam tu lah kan. Tak, macam tu lah. Jadi lepas tu ketik. Jadi soalan saya,
Bila dia kutip sampah tu, okey, mana satu, apakah sasiah yang baik pada pelajar ni? Sasiah yang baiknya apa? Kutip sampah? Tak, sasiah yang baiknya mendengar kata guru. Sebab dia buat sebab cikgu dia suruh. Tetapi kalau nak dapat sasiah kutip sampah ni, kutip sampah, bagus budak ni kutip sampah bila mana guru dia tak suruh, dia sendiri nampak sampah tu, dia ambil dan dia buang. Macam tu. Macam beza lelaki dengan perempuan lah. Di rumah kan, orang perempuan, maksud dia kemas lain dengan maksud lelaki. Lelaki maksud kemas, yang penting nampak kemas. Itu lelaki. Walaupun sampah tu kau masuk bawah meja ke apa semua kan, yang penting nampak kemas. Tu lelaki. Orang perempuan kemas adalah kemas sebenar-benarnya. Dia tak boleh tahan habuk bawah meja, dia tak boleh tahan langsir tu terjangkit sikit, masalah kenapa. Jadi itu sebabnya kalau orang lelaki bang buang sampah, dia akan buang sampah yang ada dalam bekas sampah itu. Yang sampah dalam sinki tadi luar bidang kuasa. Macam tu kan. Macam tu. Jadi dia beza tu. Perempuan marah, tak nampak ke sampah tu? Clear lah sekali. Tu beza. Tu pun sasiah juga. Tu pun sasiah juga. Jadi hari ni kalau kita tengok anak-anak yang masalah, mesti ada mulut yang menyatakan, biasalah, mesti mak ayah dia tak ajar. Mak ayah tak ajar tu kan. Ada sekali tu saya tengok dalam media sosial kan, ada seorang lelaki tu, dia jalan dalam media sosial, TikTok ke apa saya tak ingat kan, tapi dia jalan, bapak dia tengah duduk dengan cucu tu, dia boleh sepak bapak, sap dia sepak, terbalik bapak. Ada lah komen, neraka lah kau, tak guna, kau hajar, tak ada adab, macam yang tu lah kan. Jadi soalan Pak Ngah saya simple je, Pak Ngah, Pak Saudara saya ada satu ayat, siapa ajar anak kau ajar tu je. Budak tu bukan tiba-tiba jadi macam tu kan. Ada kadang-kadang sikap kita daripada dulu yang kita tak sedar, kita menyebabkan anak jadi macam tu. Tu sebabnya Ustaz Misran dilantik menjadi penolong pengarah unit pembangunan adab dan nilai. Nampak? Jarang kau dengar kan pejabat tu nama pejabat adab dan nilai. Nampak tak? Iya, betul. Sebab penting adab ni. Kan, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, pagah dek budi dengan bahasa adab mustahak. Adab dan nilai. Tu sebabnya Imam Malik kata, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Maksudnya bukannya tak payah belajar, tapi bila ada belajar ilmu sikit, adab pun kena ikut sama. Kalau lagi tinggi ilmu tu, makin tinggi adab dia. Sepatut macam tu. Ini makin tinggi, makin belagak macam mana? Kan? Memang itulah simptom-simptom dunia hari ni. Rumah makin besar, orang makin tak ada, bukan orang makin ramai. Kan? Pendapatan makin tinggi, ketenteraman jiwa semakin berkurangan. Kan? Pangkat makin tinggi, kearifan makin tak ada. Tu sebab kita tengok jawatan macam tinggi tapi melantun-lantun bangang kan, tak apa hal kan, pangkat tinggi kan. Tu sebabnya hari ni pelik-pelik tuan-tuan, orang tu nampak pangkat macam tinggi tapi tak cerdik macam mana kan. Dan benda tu diviralkan pula. Nampaklah kan, perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Hujung tahun lepas penyakit baru sampai kat Malaysia, nama penyakit tu sesama tomato. Apa tahu mana nama penyakit tu? Kau boleh tahu tomato tu sesama. Rupanya penyakit tu menghinggapi kanak-kanak dan warga emas. Dia menyerang sendi-sendi, sakit. Masa tu orang tengah sibuk influenza lah, covid lah, apa semua kan. Nak tunjukkan perubatan makin canggih, penyakit semakin banyak. Melancung satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Ilmu makin tinggi, adab makin rendah. Belajar semakin mudah. Tengok Hati Murni pun dah buat online, offline, semua ada kan. Belajar makin mudah. Belajar makin mudah, guru semakin tidak dihargai. Ya, bukan semua orang memilih lah tu pencemah tu. Kalau tak ada 5 star jangan panggil. Pebarang tu. Kau bayang, ada tak pencemah lain? Ada tak pencemah lain? Tepukan untuk Samsul Debat. Ada tak orang lain yang buat macam tu? Tak ada. Mana ada? Gantilah pencemah sebelum ni siapa? Ustaz kah? Bayang, ada tak macam tu tadi? Tak ada. Kesian betul. Kau tengok. Tak betul. Kau macam tu lah. Aku pula tadi tak dibagi masuk. Nanti tunggu. Aku tunggu pula tadi. Dengan aku sebab saya ni pencemah alam sekitar, semua aku sentuh kan. Ya, kena pergi. Kena ambil buntu. Lepas tu budak tu tolak, tinggal aku tolak sekali tu. Kan. Ya, tak apa, saya maafkan, tak salah.
Nak, tapi nak tunjuk ikutlah hadap tempat tu. Betul tak kan? Manusia semakin ramai, manusia populasi semakin ramai, tapi kemanusiaan semakin kurang. Teknologi semakin canggih, tetapi fitnah dan aib semakin tersebar. Jam tangan mahal, tapi makin tak tepat masa. Buat macam mana? Saya memang on time. Saya pukul 10 tadi sebenarnya dah sampai. Saya lepak minum dulu. Saya tadi pukul 11 dah ada kat luar. Dah siap interview, dah wartawan dah interview dah tadi. Sepatutnya saya kena masuk 11.30. Ni saya kena beritahu. Kan? Yang kau lanjut-lanjut tambah-tambah soalan tadi apa hal? Kan? Contoh. Saya tak kira. Saya habis 12.30. Bayar sama. Tak adalah gurau. Tapi itulah dia adab. Adab. Sebabnya kalau kita tengok, kita banding, saya cakap apa tau, macam sekarang kan, masyarakat sekarang menuntut satu benda tanpa fikir, nak tu, nak ni. Macam tadi soalan yang ditanya oleh wartawan, apa pandangan Ustaz? Dia kata sekarang ni jumlah binatang korban makin kurang kat masjid. Saya kata tak, benda tu bukan kurang, sebenarnya makin banyak, cuma tinggal lagi kajian kita tak menyeluruh. Maksudnya apa? Sebab di masjid-masjid memang kurang. Sebab apa? Taman perumahan bertambah. Lepas tu setiap taman sibuk nak baik surau. Satu taman nak baik surau kat ni, masjid dekat ni nak buat kat surau, bergaduh dia nak semayang tempat dia sendiri, sedangkan patutnya tak payah buat surau, masjid dekat, semua pergi masjid. Macam tu kan. Tu belum cerita lagi, kami nak buat sekolah kat sini, semua nak bina sekolah. Bagus, memang bagus, sekarang bagus, tunggu 4 generasi lagi. Kita ni anak kita keluar, besok dia kahwin, dia keluar, ni keluar, akhirnya sekolah tu cikgu lagi ramai daripada budak. Betul. Di Johor berapa banyak dah sekolah yang apa? Di Pahang itu saya pergi kat Benta, SKM, sekolah kekurangan murid. Nama istilah dia dekat Jabatan Pendidikan buat SKM, sekolah kekurangan murid. Bayangan saya camah motivasi PSR, satu kelas tu, satu sekolah tu 2 orang yang calon PSR. Sekolah ni seorang yang calon PSR. Betul. Tak, itu yang akan berlaku akan datang. Bila kita nak buat sebanyak sangat sekolah. Itu jadi dia. Sedangkan kita boleh padatkan cikgu-cikgu kat situ, kat satu sekolah tu, jadi semua center. Dulu kita sekolah mana ada dekat-dekat, semua sekolah jauh, naik bas. Dulu kita naik bas tu sebab kita ada skill tekan loceng. Kalau kau cepat sangat, awal jauh kau mendapat tau. Kalau kau terlelok jauh, terlepaskan lah jauh, kau kena pusing boleh, betul tak? Budak sekarang mana tahu pasal tu kan? Iya, kita ada skill lah nak turun kat mana, jap sekarang tring kan, betul tak? Tak, benda tu lah yang budak sekarang tak ada kan. Dah cerita tu, sebabnya saya kata tadi kan, itulah teknologi semakin canggih. Macam mana kan, sekarang mak ayah pun sibuk kan, makan minum pun halah, sedangkan air tangan tu penting. Sekarang ni air tangan dia cek makanan sampai kan, tin sampai kan. Jangan main-main tau, mustahak tau, benda ni ada kesan pada anak-anak kita. Tu sebabnya kalau kita nak jadi mak ayah yang baik ni kan, sebenarnya memang kita kena ambil balik petua orang-orang dulu. Hormat dulu, nak hantar berguru ni kan, hantar berguru tu mak ayah sendiri datang, Assalamualaikum Ustaz, inilah hajat saya ni, anak saya nak hantar belajar kat sini. Dan Ustaz tu pula dia jual mahal sikit lah. Sebenarnya saya ni dah ramai sangat anak-anak murid saya, takut tak terajar ni, tolonglah Ustaz, hajat sangat ni. Yalah, kalau dah percaya kat saya tu kan, insya-Allah ni Ustaz, ni harapan dia Ustaz, kalau apa-apa hal Ustaz sebatlah dia, jangan mati sudah Ustaz, sebat. Oh, dulu macam tu. Sekarang suruh berdiri atas kursi pun bawa lawyer hari ni. Macam mana tak rosak budak tu. Kadang-kadang budak tu balik pada sekolah, bodoh cikgu tu. Kenapa? Mak dia cakap, kenapa? Cikgu tu bodoh. Kenapa? Cikgu tu tadi dia tanya soalan, lepas tu tak boleh jawab, lepas tu dia tanya seorang tu tak boleh jawab, semua orang kena berdiri atas kursi. Bodoh cikgu tu. Lepas tengok, dia tak kenal mak kau ni siapa. Wah, tengok, itu salah satu pendekatan yang salah. Dia tak kenal mak kau siapa. Kau tahu tak, mak kau dengan Perdana Menteri tu kan, mak kau memang kenal Perdana Menteri tu lama dah. Memang mak dia kenal Perdana Menteri tak kenal mak dia. Bila buat macam tu, kita merosakkan anak kita kan. Ataupun yang kedua, dia bertanding dengan budak tu. Apa dia? Dia tak kursi. Mak dulu atas meja pula, berlumba pula dengan budak tu sampai gitu.
Kan? Siap cikgu tu, nak kena cikgu tu. Rosak budak tu. Tapi kebetulan dalam kisah-kisah benar ni, seorang ayah dia bertindak. Biasalah ayah ni kan, seorang lelaki ni dia tenang. Kan? Sifat ayah ni dia lebih tenang daripada ibu biasanya. Itu sebab saya tak setuju dengan perempuan itu. Saya tak tengok orang share dalam TikTok. Asal curang je lelaki kan? Macam apa? Lelaki tengok lelaki mesti ramai lelaki boleh diharapkan. Nak buat macam mana? Memang zaman sekarang lelaki dah tak ramai. Tapi lelaki yang buat hal tu kena persalahkan semua lelaki. Aduh, kesian betul. Kan? Lelaki dah tak ramai, yang tak ramai itu sibuk pula nak jadi perempuan. Pening balaku. Jadi bapak dia tanya apa? Apa cerita ni? Bodoh cikgu tu, bodoh. Tak baik cakap macam tu, tak baik. Apa ceritanya? Cuba cakap. Tak adalah, cikgu tanya soalan, lepas tu yang seorang tu tak boleh jawab, lepas tu bila seorang tu tak boleh jawab, semua orang kena beritahu kursi. Bodoh cikgu tu. Okey, nanti dulu ayah nak tanya dulu. Cikgu dah ada suruh baca belum benda tu? Ada. Bila cikgu suruh baca? Minggu lepas. Habis tu Along dah baca belum? Adalah sikit. Kalau tanya Along boleh jawab tak? Tak boleh kot. Kalau tak boleh, Along suka berdiri seorang-seorang kan, berdiri ramai-ramai. Itu lain, nampak tak? Tapi mesej dia sampai tak? Sampai. Minggu depan tu waktu makan, ayah dia saja tanya, ada tak cikgu suruh baca apa-apa? Dah baca dah. Dia tak nampak point dia sampai. Penting. Itu sebab orang kita dulu-dulu kalau kena rotan dengan cikgu, balik jangan mengadu. Sebab dapat double. Kan? Dah lepas tu dah kena sebat dengan ayah pula. Masuk dalam bilik, mak kita tambah perisa tau. Dia buka pintu. Macam. Oh, itu yang tak tahan tu. Yang kena sebat tadi tak bisa sangat tau. Yang dia tunjuk macam, okey. Oh, itu yang tak tahan tu. Kan? Dulu mak kita cakap, dulu mana ada ceramah motivasi macam ni? Mengarut aja lah. Sekarang kamai ni. Kan? Kamai ni sekarang motivasi. Bersama-sama lah kita ya, sama-sama menggambleng anak kita. Kamai ni sekarang. Dulu mana ada pencamah motivator tetap kita siapa? Mak kita. Kau nak belajar, tak nak belajar sudah. Tu ayat mak kita. Kau nak jadi orang, kau belajarlah. Ayat mak kita. Kita mesti fikir, selama ni aku bukan orang ke apa? Rupanya maksud mak kita nak jadi orang belajar, rupanya sejajar dengan apa yang Nabi sebut. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebebek manusia memberi manfaat pada orang lain. Macam anak kita. Kadang-kadang kita terbawa-bawa dengan kejayaan kita, peguam, doktor, maka kita nak anak kita jadi macam kita. No, bukan tu cara dia. Ada seorang budak ni punyalah mak dia nak sangat dia jadi doktor. Akhirnya dia sampai dia pergi buat in-house training lah apa semua, 10 tahun 11 tahun akhir keluar jadi doktor. Lepas 5 tahun dia jadi doktor, dia jumpa dengan mak dia. Mak, ni nak cakap sikit apa dia ni. Mak, adalah gaji yang saya sempat simpankan untuk mak. Kenapa ni? Boleh tak mak, saya nak minta izin untuk saya sambung, saya nak kejar cita-cita saya nak jadi engineer. Yang ni saya simpan sebab mak yang sibuk suruh saya jadi doktor. Dia bazirkan 5 tahun semata-mata nak penuhi hasrat mak dia je. Sebab penting dia tanya anak kita nak buat apa. Anak-anak kita terutama yang kecil-kecil ni, dia punya otak dia, minda dia kreatif. Sebab berapa banyak anak-anak kita rompak dia punya zaman kecil dia. Kita paksa dia masuk sekolah ni, masuk ni tuition sampai malam terlelap-lelap buat homework. Dah baca ke belum? Macam mak dia. Dia punya teruk marah tu macam mak dia ambil exam. Betul tak? Punya kreatif ni, ada seorang budak ni dia pernah melukis. Dia melukis kan. Okey, hari ni bebas nak lukis apa? Lukis, cikgu dia kata. Cikgu mau tengok. Punya kreatif budak ni. Sampai seorang budak ni, kamu sedang lukis apa ni? Saya sedang lukis gambar Tuhan, dia kata. Mana orang pernah tengok Tuhan? Memanglah belum siap lagi, tunggu siap dulu, dia kata. Tengok cara budak fikir tau. Cara budak fikir ni, dia punya imajinasi, dia punya apa. Itu yang kadang-kadang kita rentap dia. Itu masalah dia. Anak-anak kita pula ikut perangai kita. Gemar menyalahkan orang. Sudahnya anak kita pun ikut sama. Kenapa hisap rokok? Ayah hisap. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Faham tak? Dia menyalahkan orang. Jadi antara perkara. Jadi kalau kita ni, kita kena kenal potensi anak kita. Tengok anak kita dia nak jadi apa. Dalam keluarga Samsul Debat, untuk makluman semua, tak ada seorang pun jadi penceramah sebenarnya. Bukan tengok susun galur kan, tak ada. Jadi cikgu jauh lah.
Jauh, adalah beberapa orang. Saya pernah jadi cikgu sekejap, tapi saya tak boleh. Aku rasa ramai budak meninggal kalau aku jadi cikgu. Aku nengok je cikgu ni sabar je. Okey kelas, okey. Mam, duduk Remy, duduk. Allah, kalau aku siap lah budak tu. Kan? Anak-anak pula cikgu pendidikan khas. Betul. Macam ada yang budak yang autism, budak yang apa? Yang hyper, bangun-lunting. Saya tengok dia, ya Allah Akbar, saya kata hebat cikgu ni. Itu sebabnya kalau saya lah jadi Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan, dah lama saya naikkan allowance kritikal untuk guru-guru ni bagi imbuhan khas. Tak, aku bukan, kau jangan tepuk nak ni. Kan? Kan? Dan saya akan pastikan sektor pengurusan adab dan nilai akan diwujudkan pada semua sekolah. Macam tu lah, macam tu lah. Okay. Tak, bukan aku, ni contoh. Ya Allah, cara dia tepuk. Risau pula aku. Rasa hari Senin ni kena panggil menghadap makan sumpah senator. Macam tu lah kan. Kemudian macam tu juga anak-anak kita kena develop dia untuk jadi seorang yang berdikari. Kita ingat zaman kita dulu tu macam tu lah. Saya dulu masa kecil yang paling tak puas hati dalam hidup apa tau? Mak saya berniaga jual kuih nasi lemak. So bila kita dah jam 4, dah jam 5, kadang dah kena bangun pagi-pagi kan? Bangun pagi pukul 5 tu dah bangun, kena golek-golekkan gula donat tu dengan suara pendek tak berbaju tu depan kipas tu kan. Mak dia tak sejukkan kuih tu. Nah, kalau tidak tak melekat donat tu dengan gula caster tu. Dengan tak mandi ni lah. Lepas tu gentil ke karipap. Gentil bukan tak main lah kepit-kepit tu. Gentil tau. Kepit-kepit goreng nganga apa benda ni gentil ni. Kau buat pertandingan pun belum tentu cikgu Sazah ni boleh menang dengan aku lah gentil ke karipap ni. Betul. Gentil ke karipap, bongkor nasi lemak, kuih kuci kan. Buat pagi-pagi tu. Tahu tak apa saya cakap kat diri saya? Saya cakap apa? Saya kata, kenapalah aku lahir dalam keluarga ni? Itu ayat saya. Yang bestnya, pada hujung tahun lepas, saya duduk dengan adik-beradik saya. Sebab lepas saya keluar, adik saya pula buat benda tu. Saya cakap dengan adik saya keluar dari rumah pergi masuk universiti kan, dia orang pula buat. Tapi saya bila balik cuti, Sam kenalah tolong juga kan. Saya cakap lah, kau tahu tak, Balung itu ceramah dekat sekolah apa tu, Balung cakap kan, Balung kena buat kerja-kerja ni kat rumah ni, kena ganti keripap lah, kena ni lah, kena gulung ni, kena layu daun lah, lepas tu kena pergi potong daun pisang, semua cerita kan. Balung cakap apa tau, dalam hati Balung kata, kenapalah aku lahir dalam keluarga ni. Tahu tak adik-adik saya kata, Balung, kita orang pun cakap macam tu dah hati kita orang. Maknanya cuma kita orang tak cakap je. Tapi bila kita dah keluar, bila kita dah duduk dalam malam sekolah, masuk universiti, keluar bekerja, baru kita faham kenapa mak kita suruh kita buat benda ni semua. Sebab itulah yang Saidina Umar ajar. Saidina Umar ajar kalau nak didik anak ni 3 peringkat. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua dan selepas 14 tahun. 7 tahun pertama layan anak seperti raja. Apa dia nak layan? Bagi. Setakat 7 tahun pertama sahaja. Kau dah RM2 banyak. Apa masalah yang kau berkira dengan anak kau? Kedai Iko kan? Kedai Iko tu belilah bola lah, senapang lah, pistol, beli. Mainan, bagi. Tapi setakat 7 tahun pertama sahaja. Kata Saidina Umar. Selepas 7 tahun tu, masuk 7 tahun kedua, Saidina Umar kata, layan anak kamu seperti hamba. Suruh dia buat kerja. Jalankan tugas. Mak dia suruh buat ni, buat. Ayah dia suruh buat ini, buat. Kalau kata bila sifat hamba apa, bukan semua benda yang hamba nak boleh dapat. Ini budak kita tengok dekat kampung-kampung, kadang dekat Felda, kadang-kadang budak tu lesen pun tak ada, mak dia dah beli motor, kaki pun tak sampai, bawa tu sana parking ni, dia tolak motor tu. Sebab dia tahu bila dia tolak, polis tak boleh saman dia tolak motor. Iya. Tuan-tuan nampak tak yang dekat taman perumahan yang lori tu dia parking tu, kepala lori sini, badan lori sini. Tahu tak kenapa? Sebab orang tak boleh saman dia kalau dia tak bersambung, sebab sifat lori tak cukup. Itu sebab dia parking macam tu. Aku tahu lah, aku dulu legal advisor. Betul. Jadi macam tu lah budak-budak ni. Sudahnya accident, sudahnya jadi ni. Tu belum cerita lagi, dapat motor, buka sana, buka sini. Kan? Kononnya nak adjust bunyi. Lepas tu buka-buka macam pandai, sarung-sarung balik, berlebih pula skru dia. Palak berlebih skru dia. Bukannya pandai, memandai-mandai namanya. Kan?
Layan seperti hamba. Suruh dia basuh baju dia sendiri, suruh dia kemas katil, suruh dia susun buku dia, tengok jadual, tolong mak dia kat dapur, tolong mak dia buat kerja, tolong mak dia berniaga. Tapi bukan sampai tahap tak pergi sekolah. Saya dulu sebelum saya bergelar Samsul Debat, saya ceramah motivasi dekat suatu sekolah dekat Setapak. Masa saya ceramah tu, ramai orang datang. Tak sangka masa tu belum Samsul Debat ramai orang datang. Terasalah syok ceramah motivasi first masa orang tahap orang tak kenal, orang ramai datang. Seronok betul dia nak dengar ceramah aku. Rupanya hari tu kan yang kerajaan bagi bantuan 100 setiap bapa mak ayah tu. Patutlah ramai datang, diwajibkan dengan ceramah dulu tu ramai datang. Aku perasan masa tu kan. Tak, tapi sebenarnya kalau kita tengok, kita paksa anak kita ni buat kerja, buat itu, buat ini kan. Lepas tu cara nak tegur anak penting. Marah kita marah, kenapa benda ni? Tak, kita kena tegur dia. Tak sayang mama. Macam tu kan, biasalah KL. Banyak mama nyampah aku kampung rengit. Sudahlah kan. Kampung mana Bamban dah lah kan. Mana orang bau lah. Mama tak padan dengan kampung. Tak apalah, mama lah, mama, mami, ibu tak kisahlah kan. Apa tak sayang mama Sayang, jangan tipu. Sayang mama tak sayang? Kalau sayang mama tentu dengan cakap mama kan. Yalah, habis tu tawal tu dah bercalah kaki pula kat bawah tu, kenapa? Yalah, dia pun pergi sidai. Nampak? Hari kedua, tak sayang mama. Ya, saya sayang, tu ambil sidai. Hari ketiga, sayang. Tak sempat cakap. Penting approach, cara kita tegur anak kita nak memperbetulkan kesilapan dia. Ini penyampah sampai dulu. Ada seorang budak ni, kalau kita tengok, kalau kita buka dalam buku Chicken Soup, dia bawa gambaran macam mana seorang budak. Dia makan mi hailam. Mi yang macam kuah kicap tu, lepas tu ada telur mata yang kuning dia goyang-goyang tu. Saja ya bagi ingatan macam tu kan. Terbayanglah pula kan. Hari ni makan apa ni? Kau setakat mihun tak payahlah kau cakap tu. Kan contohlah kan. Lepas tu budak dia makan. Mop dia terbalik kan. Dia terbalikkan pinggan tu, tumpah dengan kuah-kuah dia sekali. Lepas tu apa akan kita lakukan? Pertama, tampar dia sampai ke dinding. Bung, zerabak melengkap kat dinding. Kedua, benamkan kepala dalam kolah air. Nak buat lagi tak? Atau ketiga, kita tanya dia. Yang ketiga tu paling baik lah, kita tanya dia. Kenapa buat macam ni? Sebenarnya saya nak tolong mama, dia kata. Nak tolong mama macam mana lah? Mama tengok dia pun kutip balik yang tumpah tu. Lepas tu dia ambil kain, dia lap. Tak bersih pun. Dah lalang tu, basuhlah sekali. Dia pergilah dekat sinki tu, dia basuh dengan tak sampai tu, dia basuh berminyak-minyak. Barulah mama dia faham. Dia ingat selama dia nampak cara mama dia kemas dapur, kutip benda-benda berterabur, lap benda-benda yang tumpah. Jadi dia ingat kalau nak tolong mama dia kena tumpahkan dulu. Faham tak? Jadi kalau kita tampar budak ni tadi, sampai ketua dia jadi malas. Nampak tak? So, tolong ni. Kalau tolong mesti kena penampar. Nampak? Sebab cara fikir dia tak sama dengan kita. Nampak tak? Tu sebab penting tanya, kenapa? Tanya. Apa pasal? Kita nak faham hati dia, kenapa? Dia pun cerita, tak ada macam ni. Bila kita pukul dia, tu dah terlampau banyak kenapa yang dia takkan jawab kat kita. Dia simpan. Nampak tak? Kenapa macam ni? Kenapa macam tu? Kenapa macam ni? Gitu, dia akan jawab. Tak adalah, dah kata macam ni. Kan anak sekarang ni yang moden, yang grup-grup yang apa tu kan gemar pakai seluar londeh pula sekarang ni. Seluar londeh, lepas tu terbalik pula zip belakang. Heran pula poket yang belakang tu ke depan. Yang ada budak petah apa stylenya pula. Macam burung tu keluar ke belakang nantilah kalau dia nak kencing, macam tu lah budak jantan ni, kan? Jadi apa yang berlaku pada satu parents ni, ayah dia pakai macam dia tak? Macam mungkin tak kita keluar sesama macam ni? Ayah janganlah ayah pakai macam ni. Apa pula kau pakai, takkan ayah tak boleh pakai dia tu. Ayah janganlah ayah sebenarnya. Akhirnya dia pakai macam biasa balik. Sebab dia tak teramat tengok ayah dia pakai macam tu. Dia buat, maknanya lepas tu apa yang mak dari yang kes yang tadi, yang tumpahkan tadi, mi hailam tadi, mak dia kata apa? Kalau macam tu bagus anak mama ni nak tolong mama, cuma lain kali kalau nak tolong mama tanya dulu tau, jangan terus buat aja. Okey. Macam tu lah. Nampak tak? Kadang-kadang anak-anak kita ni cara dia berfikir tak sama dengan kita. Dia kreatif. Nampak tak? Tu sebabnya 14 ni, 7 tahun pertama, 7 tahun kedua. 7 tahun kedua layan seperti hamba.
Bukan semua benda dia nak kita boleh bagi. Dia nak ni kita bagi, dia nak ni kita bagi, dia nak phone kita bagi phone, dia nak ni dah lah beli phone ikut spek yang anak nak pula tu. Nak minta air je kan, phone tu dia nak yang air tu. Saya tak nak sebut lah jenama dia sebab dia tak taja camah kita gini kan. Saya tak nak sebut. Lain lah, kalau dia nak kita sebut nama dia, tolong tajalah program Hati Murni ni kan. Macam betul lah. Iya kan, sedap lepas tu siap beli tu, mesti bagi pula kemewahan, lepas tu buat pula celebrate besar-besar. Ni bapak lah yang bersalah dalam hal ni, kata Syazali kan. Tapi selepas 14 tahun, layanlah anak seperti sahabat, berkawan dengan dia. Masa tu lah kawan, apa hal ni lo, macam tak puas hati. Mama bising-bising tengok ni tu semua ini. Ya ke? Mama kau memang macam tu, bukan kau je, abah pun kena. Macam tu nampak. Member. Lain kali kau apa-apa hal, kau cakap dengan abah. Kita settle sama-sama. Okey, mama kau datang. Konon dia macam tu lah kan. Kadang orang perempuan tengah kenal kan, cik bawang mama tadi kat sekolah kan ada kawan tu, dia bagi nota, dia bagi surat apa entahlah, dia kata dia sayang kat Alung lah, apa semua, nak mati lah, nak bunuh diri lah, apalah. Dia kata dia tak pernah tengok perempuan macam Alung lah. Sampai potong-potong bawang kan. Ya Allah, apa saja macam tu habis Alung rasa macam mana? Alung tak nak lah, Alung nak belajar. Nanti Alung cakap lah kat dia, nak sound ni, jangan kau kacau kau lagi, tak baik, cakap elok-elok. Kita ni nak berkawan-kawan lah, jangan nanti cakap dengan dia. Nak kawan boleh kawan, tapi janganlah over. Nanti besok dah habis belajar, besok baru cerita soal hati dan perasaan. Cakap macam tu, boleh tak katanya? Yelah besok cakap. Lepas tu mak dia cakap, handsome ke budaknya? Kan? Handsome ke budaknya? Boleh tahan lah. Dia berkawan. Jadi apa-apa dia akan luahkan sampai dia dewasa. Ada benda nak cakap sikit ni, kenapa? Kalau ingat lu nak kahwin lah. Baru lepas PM cakap, lu ingat lu nak kahwin. Normally kau ni pun tak terjaga. Itu drama Melayu tu. Drama Melayu memang macam tu. Disney pun tak terjaga, ini kan pula kau nak jaga anak orang. Skrip dia kan. Saya ni boleh tahan ya, saya kena gayakan, bukan faham. Mana kan. Dia ni spenda kau pun mak beli kan. Seorang tu pula kan. Tapi approach dia lain budak sekarang. Ayah, lu rasa lu nak kahwin lah. Bagus. Bila kau cadang nak kahwin tu? Terkejut budak tu, biar betul bapak aku ni. Dia punya reverse psychology tu terperanyat budak tu. Bagus. Bila kau nak kahwin? Dalam 3-4 bulan. Bagus. Benda baik ni jangan lewatkan. Dia kata aku salah rumah ke apa ni, dia kata. Benda baik ni jangan kau lewatkan. Dengan budak mana ni? Budak tu lah apa semua. Oh ya ke? Okey. Sekarang macam ni. Kalau kau nak kahwin tu sekejap. Sayang, mak dia mula. Apa dia? Bang, ni ada apa bang? Ni anak kita. Kenapa? Dia nak kahwin. Ya ke? Bila? Ya Allah, memang selalu rumah dah ni, kata tu. Maknya bertanya bila? Sebab sebenarnya mak ayah ni memang dah ready dah dengan keadaan tu. Dia dah rehearsal lama dah benda tu. Kan? Okey, sekarang ni macam ni. Sekarang ni kawan mak kau dalam 500 orang, kawan ayah, kawan kerja dalam 500 orang, kawan kau berapa orang? Dalam 500,500. Tak apalah, kita lebihkan 200 jemputan kenduri. Okay, kita bagi makan apa? Kita bagi Maggi, kita bagi ni, kita bagi mi segera, kita bagi sirap, sudahlah. Ayah, mana ada kenduri kahwin orang bagi Maggi? Yang biar betul. Okay, jap. Okay, tak apa. Jom kita tengok dekat dalam ni. Buka laptop nak tunjuk sampot. Mesin tengok caterer yang ada. Kita ambil ni murah. Nasi dengan papadom. Dah. Apa benda makan kenduri macam tu? Kurang-kurang ayam daging. Oh ya, ayam daging. Kita ambil ayam masak merah. Oh, ni ada package-nya. RM10 satu kepala. Siap dengan dia bagi pelamin sekali. Okeylah, kita ambil yang ni. Ya, kita ambil yang ni. RM10 satu kepala. RM10 kali RM2,000. Dah RM20,000. Okey, RM20,000. Okey, hantaran berapa? Kalau boleh, dia ada cakap itu, kalau boleh nak RM10,000 sebersatu, jangan, biar sepasang. Takut kasut kat sebelah kan, kasut sebelah, apa semua macam mana pula kan, biar ada sepasang, sepasang sebab beli sepasang semua. Okey. Dia tak ya pula. Okey, RM10,000 sepasang, RM10,000 campur ni, takkan tambah kenduri. Kediri doa selamat sebelum pergi, betul juga. Punya support bapak dia takkan tambah kenduri. Okey, campur pula. Okey, kenduri kita tambah lagi RM2,000. So total RM32,000 kena ada sekarang. Okey, sekarang saya nak tanya, berapa yang kau ada? Ingat pakai duit ayah. Kau jangan main-main, ayah kau tolak gaji bulan-bulan apa semua, loan apa semua, kau tu tak ni keluar mulut ni tinggal lah. Kau tengok mana dia? Macam mana? Lepas tu tanya mak kau, sayang, ni
anak kita nak kahwin, dia nak pakai dalam 30,000 macam tu, ada tak? Aduh, ASB saya pernah kebas dah gitu. Mudah-mudahan okey, kita okey, lupakan. Okey, tak apa. Okey, tak apa, kita tengok ada tak apa semua. Okey, tak apa, sabar. Sekarang ni nak buat loan kau memang tak layak. Ayah pun loan pun tak lepas. Okey, tak apa. Sekarang kita tengok apa carrier yang kau boleh pilih. Kita tengok apa carrier yang mana dalam tempoh 3 bulan kau boleh dapat 32,000. 3 bulan, cek. Selain pada merompak dengan menyamun. Kau tengok. Kau cek. Jadi doktor pakar. Doktor pakar ni ada yang 25,000 sebulan. Ada doktor pakar di 15,000 sebulan. Lah, betul lah. Lawyer kau kena ambil kes bunuh dengan kes saman malu ni yang sejuta ni, kau dapat 10%. Itu pun tapi lambat. 6 bulan baru dapat. Ni cek. Okey, jadi doktor, jadi ni, jadi engineer. Ni senior engineer boleh dapat 15,000, 15,000 sebulan. Tak. Tu jadi senior engineer. Kalau engineer biasa 8,000, 8 kali 34 boleh lah. Nanti kita fikirlah tambah-tambah duit sikit. So kau nak jadi apa? Jadi doktor lah ya. Jadi doktor. Ayah pun suka, bangga ayah, anak ayah jadi doktor. Sekarang kita tengok ada tak doktor pakai SPM je tu. Tak, cara tak langsung dia bawa budak ni, channelkan budak ni cara fikir. Kan dia tengok, tak ada lah ya, tak ada. So, itulah kau SPM kau pun sains pun ngangam ni macam mana? Kau nak jadi doktor apa? Kau nak belah apa? Mati orang ni sekarang. Aduh, habis macam mana ni? Tak apa, sabar, tak apa. Sekarang kita tengok, nak jadi doktor ni kena belajar berapa? Berapa lama nak kena belajar? Rupanya kena belajar balik, kena masuk ni, result periksa kau silap kau kena ambil SPM balik semula ni. Yang teruk sangat paper ni. Okey, kalau kau sambung, kita in-house training lah apa semua, campur 7 semua 8-9 tahun. Itu paling minimum tau, 8-9 tahun. Cuba kau telefon lo girlfriend kau, sanggup tak dia tunggu 8-9 tahun? Tengok universiti mana nak pergi. Nak pergi Cambridge, Oxford, nak pergi Louisiana State University in America. Mak pilih tu, dia pilih luar negara, tak nak pergi dalam negara ni kan. Lepas dia cek. Okey, dia pun telefon. Telefon girlfriend kau, tak apa, pergi telefon. Hello B. Muntah abah. Baby panggil, nyampah aku kan. B, kalau ni kita tunggu 7-8 tahun lah, you boleh tunggu tak? Dia bising. Letak telefon. Dia pun letak telefon. Macam ni lah. Macam ni, cuba tengok Cuba kau tengok dekat dalam ni. Kau tengok muka orang yang grad dekat Cambridge University ni. Muka yang grad ni baling. Dia punya sijil gambar kau tengok kan. Kenapa? Kau tengok ni betul-betul. Mana lagi lawa? Girlfriend kau lagi lawa ke yang ni lagi lawa? Macam ni lagi lawa abah. Macam ni lah. Abah tak kisah. Abah okey je kalau kau nak kahwin. Kau nak tahu girlfriend kau pun tak kisah. Tapi kau belajar dulu. Mana tu kau dapat lagi baik, abah tak kisah. Menantu abah yang penting, anak abah suka, abah okey. Tapi apa kata kau belajar dulu. Abah akan support tindakan kau. Tu sebenarnya. Yelah abah, saya sama belajar lah. Nampak? Itu yang penting. Nampak tak? Cara approach anak ni kena berbeza. Nampak tak? Kalau kita main macam kita dulu, dah jangan ngada. Kau duduk dalam bilik? Duduk dalam bilik. Memang tak selesai. Macam adab orang dulu kan, bila datang, Assalamualaikum, salam. Mak ada cik, sekejap cik kita pun tutup TV. Cik duduk cik saya panggil mak kat belakang. Mak, cepatlah. Lambat lah, cerita tengah best ni. Kita tunggulah kat dapur, ya Allah, lamanya lah. Memang takkan ada sekejap jiran jumpa dengan mak kita. Dia nak mengajak kenduri je pun. Habis cerita mak leha apa semua, dia punya asyik bedah anak dia kena apa semua cerita. Sudahnya dah habis cerita tu, baru kita ke depan. Nampak tak? Budak sekarang Assalamualaikum, salam. Ya cik, mak ada cik, ikut belakang. Dah lah rumah teres, tengah pula tu. Ikut belakang macam mana? Dia pun iyalah orang tua ikut belakang. Ketuk-ketuk dah rumah India mana pula, salah rumah pula. Salah kira balik semula pada depan. Iya tu kadang-kadang tu yang kita kena tengok kan. Kemudian anak-anak kita ni kita kena bagi dia bersahabat dengan dia ni, sebab dia akan belajar untuk share dengan kita. Tu yang mustahak sebenarnya, sharing dengan kita kan. Lepas tu hormat perasaan anak kita. Kadang-kadang anak kita tak suka lah tu, tak suka lah ni, kita kena tanya dia kenapa tak suka, apa sal tak suka, asal macam ni kan. Jadi kita akan dapat. Jadi contoh terbaik tak ada orang lain, adalah ibu bapanya sendiri. Maka apa yang perlu ada pada ibu bapa kalau kita nak membentuk sasiah anak-anak kita? Yang pertama sekali yang perlu ada adalah meluangkan masa dengan anak-anak. Spend masa dengan anak-anak kan? Duduk dengan anak-anak kan? Kadang-kadang kita tak perasan tu,
kita tak perasan. Yang pertama, tidur sama-sama. Suami tidur dengan isteri, anak-anak tidur, kita pergi tengok, spend masa dengan dia sebelum dia tidur, kan? Kita kena spend masa. Pergi macam mana? Okey. Bukan, memanglah cerita orang kaya tu dia baca buku cerita kan, okey, dah lelap bab, bohong kan semua tu. Tak ada mana. Cuma pergi ke anak kita, nasihat kat dia, borak-borak lama dia pun tidur. Okey, tidur tidur. Selawat banyak-banyak, ya, baca 3 kul, tidur. Dah ambil wuduk belum? Macam tu. Benda-benda baik aja. Nampak? Jadi mak ayah tidur sama-sama. Jangan daripada kecil tunjukkan perbezaan, jaga-jaga seorang kat sofa, seorang kat dapur. Ya Allah, tunggu betul tidur macam tu kan. Yang kedua, makan sama-sama. Makan sama-sama. Ya, kemesraan. Mak ayah makan sesama. Anak perhati tau. Perhati macam mana mak ayah dia. Kau pergi panggil ayah kau, jangan sebut mengangkang depan TV tu. Jangan, kesian betul. Yang mak ni garang betul. Sebenarnya bapak ni ketua keluarga, dia yang last kali kita panggil tau. Dia yang last kali kita panggil. Semua susun. Anak kita tak adalah ramai sangat, dalam 10 orang tu semua standby dekat meja panjang kan. Rajin betul beranak kan tuan-tuan. 10 anak. Lepas tu semua dah senduk nasi, semua dah ready. Okey, baru panggil ayah last kali. Pergi panggil ayah. Cakap nasi dah siap. Dia panggil, ayah. Ayah. Ayah, mak kata nasi dah siap. Ayolah. Ayah pun tutup TV, ataupun ayah tinggalkan TV tu, pergi. Terasa ayah dia macam ahli politik tu. Macam menteri. Semua dah ada dah. Gaya dah. Semua dah ada dah. Kursi ketua keluarga kan tu kan bertiang tempat letak tangan ada tu. Zap duduk, kecuali yang bapak yang sihat betul. Memang dia tak boleh kursi tu. Dia kena cari lain. Kalau dia dah melekat, dia tak bangun-bangun dah dari situ. Kan dia duduk, zap dia duduk. Alhamdulillah semua dah ada. Okey. Masa duduk je barulah maknya terbalikkan pinggan tu, terbukakan, senduk nasi, letak, berasap panas lagi nasinya. Macam tu. Kalau ikut Syekh Murtada, Allahyarham Syekh Murtada, bekas mufti, arwah mufti Negeri Sembilan dulu, kan, wajib kita ni siapkan. Suami ni pinggan dengan cawan ni beza daripada orang lain. Jadi anak kita, ini pinggan ayah ni, ini cawan ayah. Dia takkan bagi cawan macam ni. Siap dengan tapak tu, adab dia. Cawan tu siap dengan alas. Dia tak bagi cawan macam ni, walaupun untuk penceramah. Ni saja cakap ni, contoh kan, maknanya. Jadi bila bagi, siap dengan alas kan. Bila kita bagi dekat suami kita, bang jemput minum bang, kita akan pegang dia punya lapik dia macam ni, bang jemput bang, jemput. Jadi suami pun ambil macam ni, tak adalah panggil bang minum bang. Dia nampak macam, kau ingat ni kelab malam apa, dia kata. Nampak tak? Betul. Sebenarnya bab adab kan, sebenarnya memang betul. Bila lepas tu bagi, anak akan perhati tau. Dia tengok, macam tu sekali ayah ni dilayan, nampak tak, pinggan cawan. Tapi pinggan tu janganlah lain sangat. Maknanya dia lebih kurang bentuk, mungkin ukiran dia nampak special kan. Lain, besen bagi. Kau ingat aku itik apa? Dah macam ni kawan tu makan. Apa hal pula kan? Janganlah macam tu. Tapi memang pinggan tu beza. Saya sampai sekarang saya buat. Sampai sekarang pinggan cawan saya beza. Cawan, ingat tak ayah kita dulu gelas dia macam mana? Bertangkai besar tu supaya orang lain kejap-kejap isi balik. Kejap-kejap isi. Dia mana ada? Tapi janganlah baldi kau bagi, memang tak isi dah lepas tu kan. Tapi nampak tak? Lepas tu bila dah siap untuk nasi kan, yang kita tak perasan apa tau? Ayah ingat, "Shalom. Baca doa." Ayah huzur ni bergurau pula, nampak tak? Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau panggil lah budak-budak tadika ni baca doa, ya Allah, memang silap ini. Allahumma barik lana fima razaqana wa qina azabannar. Ayah ni, ya Allah, tak habis lagi. Ya Allah, berkatilah rezeki kami, hindarkanlah kami dari azab api neraka. Ingat habis dah, jemput makan abah, jemput makan mama, jemput makan ni. Habis jiran kau nak ajak semua bersebilo kena makan ni. Kan, sudah tak apa. Dah lepas ni dah tak baca doa lagi bagi orang lain baca doa. Tak, nampak tak? Lepas tu ramai yang tak perasan. Bila anak minta contohnya, bah nak ayam tu, kita cubit ayam, kita cubit ikan, cubit lauk, letak dalam pinggan anak kita, dapat pahala sedekah lagi besar daripada bagi makan anak orang lain. Itu sebab penting makan sama. Sekarang, zaman sekarang, meja mabla bahasa baku. Meja mabel. Berat.
mewah. Tapi mak dia kata, dah kan kau makan sepah, kejap lagi mama suap dah nanti. Biar mama makan dulu dengan ayah kau. Tu problemnya sekarang. Nampak tak? Sedangkan makan sama-sama penting. Lepas tu solat sama-sama. Nabi kata, bezakan rumah kamu dengan kuburan. Nampak tak? Sebab apa? Dengan melantunkan bacaan ayat suci Al-Quran. Salah satu menerusi solat. Bila solat kita baca ayat suci Quran, kan? Ayahnya baca, maknya amin kan sekali kat belakang, anaknya ya Allah ayah aku. Kita dah dalam kubur, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita dah dalam kubur. Anak kita baru kahwin, yang esok kita solat subuh jemaah nak. Abangnya tiba-tiba je, kenapa? Kan? Tak ada, abang teringat arwah abah dengan arwah mak dulu tak pernah tinggal solat jemaah subuh sama-sama. Dapat saham tak? Dapat saham. Petang ni kita karaoke nak, kenapa? Arwah ni dulu tak pernah tinggal karaoke. Memang pitam kau dalam kubur tu, kau jangan main. Banyak lagi benda lain kau saham kau boleh bagi kat budak tu kan. Ini cerita betul. Nampak tak? Jalan sama-sama. Tu contohlah. Makna kata spend masa dengan anak-anak. Baru kita tahu macam mana anak bawa balik result peksa. Ni cikgu minta sign. Sebab tak nak sign tu lah kadang-kadang mak ayah tak tahu, dia tiru sign sendiri. Tu yang dia buat hari temu janji profesional tu. Kononnya mak ayah datang dekat pejabat, datang kat sekolah untuk bincang kan. Yang datang kat sekolah ni pun satu hal kat tu. Cikgunya baik betul lah. Macam mana anak saya cikgu? Kau dengar ayat cikgu standard. Dia ni okey sebenarnya, cuma yelah kan budak banyak main-main. Tapi kalau dia sungguh sikit, saya yakin dia boleh berjaya. Allahuakbar, betul lah setiap mak bapaknya cakap tu orang. Macam ni lah tuan, saya sendiri tak sanggup dengan perangai anak tuan. Saya hari-hari doa bila lah dia ni nak pindah sekolah. Cakap. Jadi bapak ni tu bila dengar, kau apa masalah kau ni? Mana ada. Jadi dia tahu kalau dia buat perangai, benda tu mesti sampai kat mak ayah dia. Hujung tahun mesti sampai. Macam tu. Saya sendiri tak pernah cakap lah anak encik ni. Tapi semua senarai kemungkaran yang dia buat dalam sekolah ni semua dia senarai. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Apa kau ni? Macam tu nampak. Macam tu. Kadang-kadang anak nak minta kita sign je. Ya ni cikgu suruh sign ni kesilapan ayah dia rampas. Kau duduk tu. Kau beri su. Apa teruk sangat bahasa Melayu ni? Kau ni bangsa apa? Agama Islam kau boleh dapat C. Astaghfirullahalazim. Kau ni agama apa? Agama apa tanya budak tu? Matematik fail. Kau belajar ke tidak? Bahasa Inggeris belum pernah keluarga kita bahasa Inggeris result macam ni tu. La ilaha illallah. Walhal kalau tengok balik report card ayah dia, tengok balik dekat sekolah lama kan, tak ada dah rekod ayah datang sekolah apa tidak. Contohlah bukan cakap tuan-tuan anak ni mungkin ada macam tu. Terus jadi budak tu bila kena marah, tahu tak dalam kepala dia apa? Dia tak dengar pun. Dalam hati dia cepatlah. Akhirnya pengalakan datang, dia tiru sign ayah dia. Sepatutnya bila ayah ni cikgu suruh minta sign, tak apa, duduk pegang. Ayah nak tanya, biar dia pegang. Ayah nak tanya bahasa Melayu macam mana? Bahasa Melayu okey lah ya. Okey, berapa okey? Dapat B. Mana okey, tak apa, pengalakan datang, ayah nak dapat A, boleh? Masya-Allah ya, saya cuba. Bahasa Inggeris macam mana? Bahasa Inggeris teruk lah ya. Dia sendiri cakap bahasa Inggeris teruk lah ya. Teruk, dapat berapa? Dapat C. Teruk tu. Macam mana kita duduk KL dapat C? Aduh, hai. Cikgu tak ada cakap ke apa-apa? Cikgu dia cakap, kita kena banyak cakap bahasa Inggeris kat rumah. Okay, from now on. Yes, no right. Thank you, talking round about. Bantai, mana yang ada je bapak tu. Okay. Matematik macam mana? Matematik lagi teruk ya. Dia sendiri sebut. Matematik lagi teruk ya. Dapat apa? Dapat D. La ilaha illallah. Macam mana tu? Itulah cikgu cakap, kita kena banyak buat latihan kat rumah. Betul cakap cikgu ke tu. Buku latihan dah ada belum? Memang tak ada ya. Hei, tak apa, siap. Jom kita pergi beli. Kita cari hari ni juga buku latihan matematik kau ni. Duit minta dengan mak. Settle. Nampak tak? Tang duit minta dengan mak yang tak tahan tu, kan? Pergi. Jadi nampak kita support anak kita.
Penggal akan datang, dia berlari. Ya, keputusannya dah naik, bah. Ya, alhamdulillah bahasa Melayu dapat A, bahasa Inggeris dah naik B, itu dekat C. Ya, tapi ya kan, bahasa Inggeris dengan matematik ni macam tu jugalah ya. Okey, tak apa. Nanti kita arrangekan tuition. Kita nampaklah masalah anak kita. Faham? Itulah maksud saya. Tu tadi kadang-kadang kan ada orang cakap, anak-anak masalah je hantar sekolah pondok. Anak masalahnya hantar mengaji di sekolah ni, tak sekolah tapi duduk asrama, paksa duduk asrama kadang-kadang. Tapi sebenarnya kita tak tahu. Itu sebabnya penting kita spend masa dengan anak kita. Sebab apa? Kita ni macam doktor pada anak kita ni. Kita kena kenal pesakit kita dulu. Apa masalah dia? Dia domam, kau bagi ubat cikit-bikit memang tak selesai. Macam mana? Lagi teruk perut budak tu. Jadi kita kena bagi, kalau kita dah tahu sakit dia, bagi ubat kalau sikit sangat, takut tak ada kesan. Bagi berlebih, takut overdose. Itu sebab penting kena kenal pasti dulu apa masalah anak kita. Itu yang ada satu kes, paksa anak masuk sekolah asrama penuh. Anak dia tak nak asrama penuh, dia nak juga sebab dia pada dia masuk asrama penuh, anak dia pandai. Sedangkan anak dia tak boleh. Menangis-nangis anak dia tak nak. Kebetulan anak dia masuk sebulan tu, bertelefon, tolonglah bawa dia keluar berasrama ni. Dia tak nak. Rupanya dia jadi mangsa buli. Mak dia kata apa? Mak dia kata, ni saya sendiri hadap benda ni. Hadap budak ni. Mak dia kata, alah hai sekejap je tu, tahanlah sikit. Sudahnya dia masuk dalam kereta, masa balik, nak balik asrama tu dia tak bunyi lah. Macam tu je. Rupanya budak dia kena dera teruk dekat sekolah. Apa yang berlaku? Minggu depan, minggu satu lagi, budak tu balik dah tak bercakap apa. Masuk rumah bila balik. Tak bercakap apa. Akhirnya budak ni ada masalah kemurungan, keluar daripada sekolah. Sampai sekarang tak settle. Budak tu dah habis sekolah, tak settle lagi masalah kemurungan dia. Budak tu dah macam ni lah. Bawa saya, jumpa saya dekat Star Fresh Agro Park dekat Jalan Bukit Putus lama tu. Kan ada satu restoran tu, mak ayah dia bawa. Dah lambat, buat apa? Hari tu kenapa paksa juga budak ni? Saya kata. Anak-anak sekarang tak sama macam dulu. Dulu boleh push, lanyak, letak, tampar lagi jadi orang. Tak apa. Siap, padan muka kau kan? Tak ada apa. Budak sekarang tak boleh. Sebab dia banyak tengok drama. Dia banyak tengok movie. Dia banyak tengok TikTok. Dia banyak tengok dapat nasihat dari kawan-kawan sebaya dia. Kalau aku jadi korang, kita belah je. Dengar. Itu lebih faham. Dia lebih faham kita, weh. Dia lebih faham kita. Kan? Ya, itu masalah dia. Itu sebab spend masa dengan anak-anak. Kalau kita tak kenal anak kita, maka rugilah kita. Tu saya kata, rumah makin besar, bukan orang makin ramai. Orang makin tak ada. Seorang-seorang keluar. So, dalam sebelum dia keluar rumah, make sure pelengkapkan anak kita. Kan? Biar ada sekolah harian, hari-hari menghadap kita, puas hati. Tak apa. Kan? Iya. Kadang-kadang anak kita mungkin tak pandai. Taklah pandai sangat macam anak orang lain. Tapi rupa-rupanya adab tadi. Kan? Macam mana Ustaz Misran jaga ni. Adab. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Macam tu. Ni ya. Baik budi. Kita dah sakit, stroke. Itulah anak yang jaga kita. Tak ada degree yang boleh hajar anak kita jadi beradab macam tu, jaga mak yang sakit. Kita dah stroke, cakap pun tak jelas dah. Dia je faham. Ya mak, nanti saya cari. Dia faham, mak dia nak jambu batu muar. Kau pun tak faham benda tu kan? Ya mak, nanti saya cari. Ya, si asam sekali kan tahu dia. Ha mak. Ui, hebat budak ni. Dia tahu mak dia nak apa. Contoh, tu saya kata tadi kan. Ya. Kemudian kedua, mestilah beri didikan agama yang secukupnya. Tak ada pilihan lain. Agamalah jawapan dia. Kan? Agama adalah jawapan dia. Didik anak daripada mula, cara bercakap. Ni adab ni penekanan agama. Tu sebabnya kata Imam Malik, kita nak berjaya dalam hidup kena ada kenderaan yang tangkas, kena ada rumah yang lapang, kena ada pakaian yang cantik, dan kena ada pelita yang menerangi. Wah, apa hal pula tu? Kenderaan yang tangkas tu apa? Bukanlah maknanya Camry, bukanlah maknanya Mercedes-Benz. Tak. Rupanya maksud kenderaan yang tangkas tu akal fikiran yang cerdas. Gunakan akal. Kan? Yang kedua, rumah yang lapang, kesabaran yang tinggi, sabar. Mak ayah hari ni sebabkan stres dalam hidup, emosinya tidak dapat dikawal. Next time Hati Murni panggil saya ceramah, tajuk next kita adalah pengurusan emosi.
maknanya kena panggil lagi ni. Faham? Mana ada satu lagi ceramah kena panggil, pengurusan emosi. Tak, saya cakap apa? Contoh kita tengok adik Bella tu. Contoh adik Bella tu. Yang kes kena dia. Tak logik. Dia yang memang akalnya tidak sesempurna manusia biasa, tetapi diperlakukan begitu sebabkan ragam dia. Sebab kita tahu dia macam tu. Dia macam tu. Kenapa engkau sampai macam tu? Sebab emosi tidak dapat diuruskan dengan baik. Baby dekat atas kau tu, dihentak-hentaknya baby tu. Kalau anak kita macam mana? Yang mujur dapat diselamatkan, yang mati terus terkilan sepanjang hayat. Kenapa aku hantar anak aku situ? Pengurusan emosi. You kes-kes bunuh tu, cuba fikir. Sebab kena spend masa tahu anak kita pergi mana, anak kita buat apa. Dia dah tikam budak perempuan tu, keluarkan janinnya, kemudian bakar malam tu, esok bakar lagi. Tak. Jangan tak tahu budak lelaki yang buat tu belajar sekolah agama. Tak payahlah. Ya ke? Tak, memang betul. Aku cerita tu betul aja. Ambil contoh je kan. Tapi masalah dia, cerita sekarang pengurusan emosi. Setan ni memang macam tu. Bila kita tengah marah, setan pun datang. Apa lagi? Buat lagi. Kau buat macam ni nak. Kau buat macam ni pula. Bila kita dah buat tu, setan pun tinggalkan kita. Bila tinggalkan kita, masa tu lah baru, kenapa aku buat macam tu Setan tak tanggungjawab, aku tahu. Kau yang buat. Itu setan. Pengurusan emosi untuk next tajuk. Mana kena panggil lagi. Beri didikan agama yang secukupnya. Cara bercakap, cara apa tu kata? Sabar. Rumah yang lapang. Pakaian yang cantik. Apa maksud pakaian cantik? Akhlak yang baik. Itu cerita adab dan nilai tadi. Dan yang keempat, pelita yang menerangi. Inilah yang hati murni perjuangkan, tuan-tuan dan puan sekalian, iaitu ilmu pengetahuan yang tinggi. Bayangan buat persidangan khas macam convention besar-besaran hari ni di UTM Jalan Semarak ni. Kerana apa? Kerana ilmu. Cantik teluk pantainya landai, tambik perahu tepi kuala. Biarlah buruk kainnya dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sebelit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Itu dia. Itu sebab kita nak terapkan. Bagilah didikan agama sebanyak mungkin kita boleh bagi ke anak kita. Orang lelaki kena ingat, nafkah yang paling penting nak bagi dekat isteri dan anak-anak, selain daripada nafkah zahir, adalah nafkah batin. Dan nafkah batin tu bukan hanya yang cerita takatil, termasuk juga bagi ilmu agama kepada isteri dan anak-anak. Itu kena bagi. Yang ketiga, mengawasi pergerakan anak-anak kita. Ambil berat. Cakna ibu bapa anak-anak berjaya. Percaya cakap saya. Cakna ni perkataan bahasa logat Pantai Timur. Cakna asalnya. Kemudian digunakan dalam bahasa Melayu standard. Cakna. Cakna ibu bapa anak-anak belajar. Ambil tahu. Kau belajar apa? Tahun lepas, penggal lepas berapa keputusan kau? Sekarang berapa? Naik ke turun? Macam mana? Result macam mana? Ambil tahu. Tadi kelas apa? Petang tadi belajar apa? Orang kena ambil tahu. Kena ambil tahu keperluan dalaman diri anak ni macam mana? Macam mana? Okey tak? Belajar okey tak? Ada rasa tension ke apa? Cakap lah. Share. Saya dengan anak saya pun kadang saya buat. Macam mana tu? Macam mana? Okey. Boleh lah. Dia punya boleh lah tu tak tahan. Boleh lah. Berbual dengan anak. Nampak tak? Kita kena awasi pergerakan anak kita, ke mana dia pergi, balik ke mana. Kalau ada kawan-kawan begitu, ni aku beritahu kau, aku nampak anak kau dia lepak dengan kawan dia dekat belakang bus stop kat depan taman rumah kita ni. Kena cakap terima kasih, makasih lah kau beritahu aku ni. Tak, kau jaga hal anak kau. Aku tak sibuk anak kau sibuk pasal anak aku, pahal. Rasa tercabar bel-bel orang tegur pasal anak kita. Orang dulu-dulu kalau ada orang tegur anak dia, dia rasa syukur sangat. Terima kasih lah kau tegur, kau beritahu aku ni. Kalau tidak, aku memang tak tahu. Panggil anak. Rupa-rupanya anak dah sebulan dah lepak situ, tak pergi sekolah. Contoh lah. Kita minta jauhkan lah. Tu kata. Macam kes yang tadi saya kata tadi, yang kes yang budak perempuan kena bakar tu kan. Dekat tempat dia kena bakar tu memang tempat lepak dengan lelaki tu. Dah berapa lama dah kat situ. Setiap kali pertemuan sulit mereka akan bertemu di sana. Macam tu sebabnya tak tahu macam mana hari ni zaman dunia tanpa sepadan, dasar langit terbuka.
Hati-hati tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kemudian berdisiplinkan diri anak kita semenjak daripada kecil lagi. Kena disiplinkan anak. Jangan biarkan. Disiplin. Bila sebut pasal adab, itu dulu. Jalan apa ni, kalau salam cium tangan. Itu dulu, sekarang tak ada. Jalan menunduk tu dulu tak. Bab adab jangan kompromi. Adab, akhlak anak. Tu sebab kadang pergi hantar anak pergi belajar mengaji Quran dekat masjid. Bayar berapa ringgit belajar kat masjid? Belajar mengaji. Berapa ringgit? Percuma. Kebanyakan masjid free. Kebanyakan masjid. Tapi adab kita ni, datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Hulu je lah kat masjid tu. Ni lah ustaz, duduk ustaz ni, tak apalah, ni untuk masjid, RM50, ni untuk, bagilah apa yang kita mampu. Sebab apa? Sebab hari ni kalau kita berkira, sebenarnya kita bukannya berkira dengan anak kita, kita bukan berkira dengan masjid, kita berkira dengan Allah, kita tak perasan. Kita sedekah ni niat kerana Allah tu je. Mudah-mudahan Allah jaga anak kita. Kita berkira RM50, RM100. Sekarang ni belajar kat sekolah agama yang kan sekolah agama swasta private school sekarang ni sebulan RM5,600 kalau KL, betul tak? Tak silap saya lah. RM5,600 sebulan. Hui, mahal. Tapi itulah harganya, nak buat macam mana? Kalaulah besok anak kita rosak akhlak, terbabit dengan benda-benda tak baik, bayar 25-30 ribu sebulan pun belum tentu boleh selesai masalah akhlak anak kita. Itu sebab jangan berkira dengan Allah Ta'ala. Tu je. Belajar untuk agama, kita belajar, kita bayar 600 daripada kau bayar kelas piano tu, bayar untuk kelas ballet kan? Dengan abah pun join ballet tu, risau pula tengok, pahal lah pula kan. Abah badan besar dengan ada kain opor-opol tu, pahal lah pula kan, penyakit tu. Dan yang pastinya, apa-apa pun, yang kelimanya, bermulalah dengan diri sendiri. Maknanya jadi teladan yang baik. Teringat pesan Nabi kata, ta'dibu auladukum bisalasati asya'. Dia kata, adabkanlah anak-anak kamu dengan 3 perkara. Pertama, bihubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajar dia sayang Nabi. Bila sayang Nabi, pertama dia akan ikut apa yang Nabi suruh, tinggal apa Nabi larang. Yang ketiga, selalu sebut nama Nabi, maknanya selawat pada Nabi banyak. Yang kedua, kenapa ayat ta'dibu tu? Kenapa ayat adabkan anak-anak kamu tu? Yang keduanya dengan cara bihubbi ahlihi, menyayangi ahli keluarga Nabi. Tengok ahli keluarga Nabi siapa, perangai dia macam mana, tengok. Dan yang ketiganya biqiraatil Quran, dengan membacakan ayat suci Al-Quran. Jadi insya-Allah dengan cara itu mudah-mudahan kita dapat membentuk akhlak anak kita jadi lebih baik. Jadi sasiah ni, peranan ibu bapa memang sangat berperanan dalam kita membentuk akhlak anak-anak kita. Jangan kita biarkan anak-anak kita tahu hanyut, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab zaman sekarang bukannya zaman dulu. Zaman dulu kita boleh, tak apa, anak kita ni ramai orang nak jaga anak kita. Satu kampung jaga anak kita. Tapi zaman sekarang masing-masing jaga pucuk masing-masing kadang-kadang. Kalau kita tak buat sesuatu untuk anak kita, susahlah. Kalau kita biarkan, kita anggap kan boleh mengikuti proses biasa penswastaan, buatlah. Macam kita lah, kerajaan dah penat nak jaga satu badan tu, dia buat privatization. Okey, kita swastakan TNB, kita swastakan Telekom, kita swastakan ni. Maka lepas tanggungjawab. Tak, dalam anak, bab pendidikan anak tak ada proses penswastaan. Kita hantar kat tadika swasta, kita hantar kat sekolah private school pun, mak ayah tetap tak putus peranan, dia kena main peranan untuk ambil tahu pasal anak-anak. Jangan kita lepas tangan, ya. Jadi saya faham tu, tenungan makrifat tu saya faham. Cara merenung tepat ke mata saya dan keresahan yang ditunjukkan tu sangat jelas. InsyaAllah saya ni adalah seorang penceramah yang sangat memahami kehendak audiens saya. InsyaAllah, ya. Dia dah mula tangan telinga, dah ada. Dia kalau dah mula macam ni tu, step-step awal nak tidur tu, saya tahu. Jadi insyaAllah saya faham, ya. Dia ada satu doa tu. Ada tak ustazah tu share? Ustazah Hati Murni ada tak share doa-doa bila kita bercakap kat depan untuk elakkan orang belakang hilang ngantuk? Ada tak ustazah ni share kan? Tak ada. Dia kalau baca doa tu, insya-Allah yang ngantuk pun akan jadi segar. Doa dia senang je, bismillahirrahmanirrahim, wa bil lahil taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa tu insya-Allah. Yang dah lalap tu togak tu dah habis tu, dah bangun dah. Tapi saya belum baca doa tu, saya baru share je bu. Baru share je bu. Ada yang menyalin, aku tak tahan tu. Minta maaf lah gurau. Samsul Ubat ni kalau dia tak gurau, dia tak sah tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ambillah peranan. Sebab anak kita ni sekejap je.
Tanyalah ayah anda bonda yang ada ikut sini, neneknya dia ikut ni, atuknya dia ikut ni. Cuba tanya. Cuba tanya balik. Sekejap je. Anak kita ni sekejap je. Ni UPKK. Macam pun semalam je lahir ni. Macam semalam tak nikah. Lah, dah UPKK. Tak lama mak nak kahwin. Macam pun semalam UPKK. Nak kita nak kahwin. Betul, masa cepat berlalu. Tu sebabnya appreciate lah masa ni. Untuk spend masa dengan dia orang. Tanyalah ayah anda bonda yang dah mula masuk usia 50-60 tahun. Dia rindu bila saat hantar anak ke sekolah. Ibu-ibu ni lebih lagi lah. Sebab ayah kan memilih. Kan? Tanyalah ibu-ibu ni. Ragam hantar anak sekolah tu dia akan ingat bila. Sampai sekolah. Mana stokin kau? Kasut pun tinggal kat rumah. Ya Allah. Bayang tu punya nak cepat kan. Pernah berlaku tak? Pernah berlaku kan? Ya. Sampai kat rumah beg tangan. Beg sekolah tak bawa. Yang alung bawa beg sekolah, alang bawa beg sekolah. Ya Allah, teruk betul. Banyak berlaku dan benda tu sekejap aja. So jangan kita biarkan memori tu kan, masa tu berlalu begitu saja tanpa kita menggunakan dia dengan sebaik-baiknya. Bab kata orang ahli falsafah tu kata apa? Semalam ibarat cek tendang. Semalam ibarat cek tendang, tak ada nilai, lupakan saja. Cek tendang tak ada nilai. Esok pula ibarat buku hutang. Entah bayar, entahkan tidak. Jangan mengharap sangat. Tetapi hari ini, ibarat wang tunai. Gunakanlah ia sebaik-baiknya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam hidup kita, kerjalah bahagia. Jangan sibuk nak kerja kaya. Kerana akhirnya satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Macam deep tak? Nah, itulah perempuan itu. Kesian kan? Asyik lelaki je kena. Curang lelaki. Sedangkan lelaki ni golongan yang terpilih sebenarnya. Jadi saya rasa cukup sekadar tu. Kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Suruh anak-anak kita dengar pesan guru. Sebab apa? Pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Datang dari padang keladi, singgah sekejap di Tanjung Karang. Macam mana ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang? Dengar pesan orang tua, dengar pesan cikgu, dengar pesan guru. Berguru apa? Kalau kita dengar pantun yang lama tu, kan, berburu ke padang data, dapat rusa berbelang kaki. Tapi ramai yang pernah dengar kan? Pernah dengar, tapi dia tak faham. Berburu ke padang data. Mana ada orang berburu ke padang? Padang data pula tu. Kau buta kau tak nampak tak ada binatang situ. Tapi dia tetap nak berburu situ sebab dia malas. Malas. Apa tu berburu kat mana? Hutan. Dia berburu kat padang, dia kata, dia mengaku, tak okeylah dapat rusa berbelang kaki. Mana ada rusa berbelang kaki? Yang berbelang kaki tu belalang. Rimau, apa tu? Rimau. Iya, tahu tu kau ni. Rimau sebenarnya. Berburu ke padang data, dapat rusa berbelang kaki itu sebenarnya belalang. Dia nak sedap hati dia kata dia dapat rusa. Bukannya rusa, belalang. Berguru ke palang ajar. Kalau berguru ke palang ajar, tak berguru betul-betul, ibarat bunga kembang tak jadi. Itu masalah dia. Dia tak membantu pun. Dia tak belajar ke dulu? Belajar, tapi main-main kot. Itu ya bunga kembang tak jadi itu. Saya ni memang syukur dengan pantun. Itu sebab itu bila MC itu pantun salah, aku tegur terus. Berarak awan berbalam petang, berarak di celah pepoh nara. Basah apa tu pokok tu sampai ke cacah awan-awan serah kalau salah tu macam mana tu? Yang seorang tu lagi dari Segamat pergi ke Kuantan, singgah di Lipis beli berangan. Kau tahu tak kalau kau naik kereta, kau jumpa Kuantan dulu baru jumpa Lipis. Macam mana kau singgah pula ke Lipis tu? Yang seorang tu lagi lah dari Seremban pergi ke Melaka, singgah di Perlis. Kau ikut jalan mana? Buat pantun asal ada bunyi itu kemarah tu. Kan? Itulah dia tuan-tuan. Budak-budak membawa galah nak menjolok bah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok medik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak hati murni hari ini menjemput, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya, cuma sedikit makluman saya nak maklumkan. Ada soalan nak tanya? Tak payahlah, tak payah tanyalah, tak payah. Dengan cara tu kan, lah ambil makan kan, tak payah tanya. Sebab tadi kan dah tanya banyak tadi dengan ustaz tu, dah lah kan. Okey, jadi nanti boleh